Mic ni tak pakai kan? Mic ni untuk rakaman ke? Ni. Tak guna. Oh, dummy je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tes. Tes. 1, 2, 3. Okey. Apa rakamannya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan-rakan media yang dapat hadir bersama pada sesi pada petang ini. Bersama-sama saya ialah Dr. Zuhdi Marzuki, Sosiopolitik pada Menteri Alam Sekitar dan Air, Najmi selaku Malam Surijaya PAS Negeri Kedah, dan saya bersama dengan pegawai daripada Kementerian Alam Sekitar dan Air serta agensi-agensi yang terlibat daripada Jabatan Pengairan dan Saliran, daripada Jabatan Meteorologi dan agensi-agensi lain. Saya ucap terima kasih banyak kerana semua yang dapat bersama dalam rombongan untuk sesi turun pada pagi tadi. Sejak pagi bersama-sama dengan petugas-petugas dan sukarelawan daripada pelbagai agensi, daripada Khidmat Malaysia, Jabatan Amal, termasuk juga agensi NADMA dan sebagainya. Saya suka untuk menyebut tentang banjir kilat berlaku di beberapa kawasan di Baling susulan daripada hujan berterusan selama 3 jam bermula pada pukul 3 petang hingga pada 4 bulan Julai 2022. Mengikut bacaan aras hujan di stesen JPS Felda Teluk Kanan, purata hujan ialah sebanyak 64 mm, manakala stesen Kampung Sedim dan Kampung Iboi masing-masing merekodkan bacaan melebihi 40 mm. Bagaimanapun, data satelit Jabatan Perkhidmatan Meteorologi Malaysia menunjukkan taburan hujan yang lebih tinggi, lebih sekali ganda di Gunung Inas, iaitu huluan Sungai Tiak dan Sungai Kupang. Sehubungan dengan itu, hujan lebat tersebut telah pun melebihi keupayaan tampungan air di huluan sehingga berlaku banjir kilat. Susulan kejadian itu, saya telah pun mengarahkan Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran untuk terus turun segera ke kawasan yang terlibat bagi memantau keperluan segera yang boleh disalurkan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air, terutama yang melibatkan isu bekalan air, tempatan banjir dan merangka pelan-pelan mitigasi kepada apa yang berlaku. Perlu juga dimaklumkan bahawa kawasan hulu bencana banjir terdapat pelbagai aktiviti guna tanah di mana hujan lebat sehingga berlakunya aliran debris ataupun kepala air yang agak sangat serius, dan siasatan perlu dilakukan bersama dengan pelbagai agensi untuk melihat punca sebenar tentang insiden ini, dan kita menjangkakan ada kemungkinan kolam-kolam tadahan yang berada di kawasan pertanian, projek Musangking dan sebagainya, ada kemungkinan bahawa kolam-kolam tersebut telah pun pecah yang menyebabkan aliran turun secara mendadak, dan ini menyebabkan suatu bencana yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat pada taburan hujan yang berlaku, saya lihat bahawa taburan asas tu mungkin biasa je, cuma mungkin bahagian Gunung Inas dan sebagainya itu mungkin agak lebat di kawasan tersebut. Walaupun penyiasatan perlu diteruskan untuk memastikan punca sebenar berlakunya kepala air yang sangat dahsyat pada kali ini, dan telah pun menyebabkan satu kejadian kerosakan yang sangat serius kepada penduduk, dan ada kematian 3 orang dan rumah-rumah hampir dalam 19 rumah saya dipahamkan yang ada yang rosak teruk dan sebagainya. Dan kedalaman air banjir kilat tersebut telah direkodkan pada pukul 6 petang ialah sebanyak 0.2 hingga 3 meter di Kampung Iboi, Kampung Padang Lengkuas, Kampung Bukit Hangus, Kampung Pisang dan Pekan Kupang. Dan kalau kita lihat tempoh berlakunya banjir itu antara 2 hingga 6 jam. Berdasarkan penilaian yang dibuat oleh Datuk Seri KSU dan Ketua Pengarah Jabatan Pengairan Saliran, kita
di peringkat Kementerian Alam Sekitar dan Air, kita ada perlu menyegerakan beberapa projek. Yang pertama sekali saya suka maklumkan bahawa projek rancangan tempatan banjir Baling Fasa 1 sebanyak 15 juta telah pun kita luluskan dan insya-Allah ini menjadikan asas utama kepada penyelesaian masalah banjir yang sering berlaku di kawasan Baling. Dan RTB Fasa 2 dengan sejumlah lebih kurang 160 juta. Ya. Dan yang ketiga ialah pembinaan struktur sabur. Saya pergi ke kawasan yang jambatan runtuh tadi dan kita telah putuskan bahawa kita akan buat dua program sabur dam, empangan sabur di bahagian atas untuk mengelak sekiranya berlaku perkara ini dia segala kayu-kayu dan debris daripada huluan itu dapat ditampung dahulu. Dan ini kita telah pun setuju, saya telah arahkan bahawa suatu kajian segera untuk pembinaan sabur dam itu dilaksanakan dengan anggaran kos lebih kurang dalam 22 juta untuk dua projek sabur tersebut. Berdasarkan pengamatan saya dan penelitian bersama dengan pegawai di lokasi, ada beberapa perkara yang perlu tindakan segera dan saya minta Ketua Syuhur bersama dengan Ketua Pengarah untuk meneruskan usaha-usaha segera ini bagi mendalamkan sungai. Kita mungkin perlukan benteng, beberapa kawasan tu perlu dibuat benteng sungai, pembaikan jambatan-jambatan dan sebagainya serta denan-denan sungai yang biasa dilaluan kepada penduduk dan kita akan segera luluskan untuk projek ini yang segera ini sebanyak 6 juta ringgit untuk baik pulih dan saya minta supaya perkara ini dapat diberi perhatian segera dan insyaAllah bagi pihak kementerian kita juga akan sentiasa memantau tentang keadaan-keadaan banjir dan punca-punca berlakunya banjir kilat ataupun banjir kepala air ini. Dan insyaAllah bagi pihak kementerian saya juga ingin merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang meninggal dunia, kepada mangsa yang terlibat kehilangan rumah tangga, kehilangan harta benda yang sangat serius dan juga musibah yang melanda ini. Mudah-mudahan kita semua bersabar dan doa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan merahmatinya di sebalik tragedi malang ini. Di pihak kementerian kita akan meneliti memperkukuhkan beberapa agenda untuk kita laksanakan dan saya juga merakamkan ucapan terima kasih pada dermawan para petugas sukarelawan yang banyak turun ke kawasan ini. Ya, insyaAllah mudah-mudahan semua sumbangan-sumbangan ini akan memperkukuhkan lagi tanggungjawab kita bagi membina sebuah negara Malaysia sejahtera atas konsep keluarga Malaysia yang kita sama-sama mendukungi. Saya fikir itu saja penjelasan daripada saya. Keseluruhan kepada projek ini berkurang dalam 210 juta di peringkat Kementerian Alam Sekitar dan Air kita akan luluskan untuk projek di kawasan Baling ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita buka kalau ada soalan-soalan daripada rakan-rakan media. Silakan. Tak ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama soalan saya ni di kampung saya ni berlaku banjir kilat di kampung hijau. Ada kata kaitan dengan bukit dengan kancing, ada kata tidak. Kalau kata tidak, memang air itu laju. Bagi sungguh laju, lepas tu memang pasir lah. Sungai itu yang saya tahu dia berbatu, yang ingat banyak ada batu. Tapi hari ini pasal pasir itu memang banyak. Rumah itu hampir 2 kaki lah. Kita daripada mana lah. Yang kedua, bentuk berlaku tu, dulu ni di kampung tu dia ada buat titik, dia buat kejamatan, dia buat bawah tu. Kalbok. Banyak kali berlaku. Dan sekarang DKA tengok banyak kali dah. Balak lalu tu memang dia sangkut. Sangkut dengan air kali ni. Saya tengok gini, kalau kita tengok punca lah, kita penelitian kena perlu dibuat.
Kalau kita kata yang sekarang berlaku kepala air ni berpunca pada ladang Musangking dan sebagainya, ladang tu dah lama, banyak tahun. Bukan baru tahun ni. Bermakna dia dah dibina, projek tu dah lama berjalan. Dan banjir berlaku, hampir setiap tahun banjir berlaku. Cuma kali ni isu saya ialah isu kepala air. Kepala air itu sebenarnya yang membezakan kita kali ni berbanding banjir-banjir biasa. Banjir biasa mungkin turun, air naik dan sebagainya. Tapi kali ni yang serius ialah kerana ada kepala air tu. Jadi kepala air ni ada kemungkinan dia biasanya dua faktor. Yang pertama sekali sama ada tanah laluan sungai tu, bukit dia runtuh, menyekat laluan sehingga air tu berkumpul dengan jumlah yang besar akhir menolak tanah tersebut turun sekaligus. Itu kemungkinan pertama. Dan ini biasa berlaku di hulu lah, di bukit-bukit, kawasan-kawasan hulu. Tanah tu runtuh, laluan air tersekat, lalu air tadi berkumpul dengan jumlah yang besar sehingga dia akhir ditolak sekaligus. Faktor kedua yang kemungkinan juga, sebab saya dengar juga aduan daripada penduduk mengatakan bahawa ada kolam-kolam takungan. Kolam takungan ni ialah memang sistem dalam kawalan. Setiap ladang tu perlu buat kolam takungan supaya debris segala sampah-sampah dan sebagainya tidak turun ke sungai. Dan memang perlu dibuat kolam tersebut. Cuma kolam itu perlu diseliakan. Kena ada penyeliaan kolam tersebut. Tak boleh biar sampai akhirnya dia akan jadi perangkap maut lah. Dia akan jadi bom jangka. Sebab kalau jumlah kolam tu saya dipahamkan dia yang sampai setengah padang bola dan sebagainya itu, saya perlu pengesahan semula lah. Sebab saya dengar macam-macam aduan. Tetapi kalau jumlah kolam tu katalah 5 atau 6 kolam besar itu di atas bukit, dan semua tu air berkumpul, tunggu masa je. Dan saya jangka bahawa kemungkinan ini yang menyebabkan berlaku. Wallahualam. Tapi kalau kemungkinan begini, tiap-tiap tahun hujan lebat. Mungkin masa tu kolam masih boleh menampung. Tapi siasatan, saya fikir kerajaan negeri bersama dengan pelbagai agensi yang ada, kita akan teruskan siasatan punca kejadian. Bukan untuk menyalah A, B, C, siapa dan sebagainya. Tapi kita harus lihat kalau ini faktornya kita perlu laksanakan projek bagaimana untuk atasi di tempat-tempat yang lain, kawasan-kawasan yang lain sekiranya berlaku. Contoh di Yan tak ada Musangking, tak ada pembalakan. Dia berlaku. Jadi faktor besar ialah kerana laluan air tertutup di peringkat atas, runtuhan bukit, dan dia akan turun sekaligus. Dan itu yang berlaku. Sebab hujan di Yan berbeza dengan di sini. Di sini hujan tak lebat. 40 ke 60 mm ni di bawah lah. Tapi kemungkinan sebab kita tak ada pusat session kita di Gunung Inas, dan kita data tentang jumlah hujan sebenar. Cuma Met Malaysia telah mengeluarkan amaran awal bahawa hujan turun di kawasan-kawasan tersebut, dan ini perlu dikeluar notis lebih awal oleh Met. Tapi pada asasnya banjir kali ini kita namakan banjir kepala air ni sebagai satu benda yang sangat besar lah. Saya ingat penduduk sini tak pernah berlaku sebesar ini. Kali pertama. Dr. Najmi dah duduk 70-80 tahun pun dia kata pernah sekali 2 tahun apa? Tahun 67. Ni belum lahir lagi ni. Itu yang besar. Saya pun baru umur 7 tahun masa tu. Jadi ini kali kedua yang berlaku. 67 waktu berlaku tu confirm Musangking tak ada lagi, Balak tak ada lagi dan sebagainya. Jadi sebab tu saya harus lihat dalam konteks yang faktor-faktor yang berlaku. Banjir besar negara kita tahun 26 Balak tak ada lagi, hutan musim tak ada lagi. Jadi ada faktor-faktor. Sebab tu kata ada kemungkinan dia faktor semula jadi, iaitu tanah runtuh menyekat laluan air dan turun sekaligus. Ini biasalah berlaku pada air ni di mana-mana. Yang keduanya ialah kerana faktor kolam-kolam takungan yang tidak diselenggara. Ada kemungkinan tersebut. Wallahualam. Ada yang lain? Ya. Assalamualaikum. Saya ada soalan. Saya difahamkan ada paip yang menyebabkan bekalan air di kampung dan kampung bawah terputus beban air. Boleh saya tahu tindakan segera daripada pihak sadar dan asah dan status masa? Okey, saya dah turun melawat tadi dan saya tengok memang berlaku. Betul lah, paip
besar yang menyalurkan air ke Kampung Iboi, dan itu sebenarnya memang terputus, tapi saya dah dapat taklimat daripada pegawai daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN bahawa mereka telah pun berjaya membekalkan semula air yang putus di stop situ dan disalur daripada sumber yang kedua. Cuma tekanan yang agak rendah. Di Kampung Ibu pun dah ada, air pun dah mula sampai, dan di kampung sebelah sini pun air dah ada, cuma tekanan sini agak rendah sikit, sehinggalah kita jangka urusan kali ialah pembinaan semula jambatan tu, dan tentera memulakan setelah selesai segala balak-balak kayu-kayu yang ada di sepanjang sungai sebut dikeluarkan. InsyaAllah saya dipahamkan pada hari besok pembinaan jambatan akan bermula. Jangka siap dalam masa 2 hari lah. Ini tentera akan buat, dan jambatan Beli saya dipahamkan. Jambatan Beli ni dia cepat, tentera pun ada kepakaran dia buat, dan sekiranya siap, kita penyaluran paip tu akan disambung semula lah ke sebelah sana. Buat masa ni bekalan air ada, cuma tekanan agak rendah. Saya juga dapat aduan tadi, isu bekalan air ni ialah sebahagian penduduk ni dia ambil air daripada bukit sebelum ini. Dan setelah pun bincang tadi, kebetulan jumpa dengan beberapa rakan-rakan daripada Menteri Kabinet, masing-masing memberi komitmen untuk membantu lah. KPLB, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Menteri Wilayah, saya jumpa tadi juga Menteri yang bersama saya tadi, Menteri Sumber Manusia, yang bermaadu Awang Hashim pun turun sama. Jadi nampak mereka masing-masing memberi komitmen untuk bantu. Jadi di Pak Kasar ada 4 projek besar tadi yang saya telah umum, lebih kurang dalam 200 juta lebih. Cuma dia ada yang segera, yang saya sebut tadi 6 juta. Ada yang ambil masa sikit untuk projek-projek disiap dalam 2 tahun atau 3 tahun. Bergantung pada projek tu lah. Macam RTB ni yang dia ambil masa sikit untuk siapkan. Tapi bila siap, insyaAllah masalah banjir di kawasan ini kita harapkan dapat kita atasi. Ya. Wallahualam. Salam. Bunyi di sini isu balak. Kalau ada tu balak ni saya di bawah kementerian, lesen bawah kerajaan negeri lah, hutan bawah kerajaan negeri, dan kementerian yang agensi ialah Kementerian Sumber Asli, KESA. Dia tidak berada bawah KASA, jadi saya tak berani nak komen. Hingga setakat ni saya tak dapat maklumat lagi lah daripada KESA tentang, tapi saya difahamkan Datuk Zaki akan juga akan turun. Mungkin dia akan beri balasan. Cuma dia, kalau kita nak kata faktor pembalakan, balak ni berapa lama dah buat? Kan? Bukan tahun ni. Mungkin 2, 3, 5 tahun dulu. Bermakna, kalau dah 5 tahun atau 10 tahun pembalakan tu dah berjalan di kawasan ini, dan saya fahamkan tahun 2017. Saya difahamkan begitu kalau ikut maklumat yang saya ada. Tapi ini pun perlu pengesahan daripada kementerian berkenaan lah. Sebab tu saya lebih suka tengok dari segi kalau kita tengok projek tentang Kedah Agro ini tahun 2007 lagi, dan demikian juga kerajaan Kedah masukkan ladang rakyat untuk tahun 2013. Bermakna benda tu dah lama lah, bukan setahun ni, bukan setahun 2. Kalau tahun ni banjir berlaku, faktor pembalakan mungkin, tapi kalau dah 5 tahun, 10 tahun balak dah mula keluar. Cuma sebab tu saya kata ada faktor yang pembalakan dia menyumbang kepada isu pembalakan dan musangking lah, mungkin peladangan tu sebab dia clear. Bila hujan turun, faktor selut, faktor tanah lumpur, itu mungkin faktor betul daripada sumber tu. Tapi kepala air, itu faktor lain. Faktor air, kepala air tu mungkin faktor tadi, 2 faktor tadi. Tapi kalau lumpur, tanah yang selut yang banyak, itu mungkin faktor-faktor ladang yang itu tindakan Menteri Besar untuk nanam semua kacang yang menutup permukaan tanah sebagainya itu. Dan kita perlu jagalah soal kementerian sekitar dan air. Kita concern isu buffer zone ni. Penembangan balak ke sebagai pertanian mesti jaga kawasan buffer zone supaya sebarang benda tidak direct ke sungai. Itu kita harap dapat semua pihak dapat jagalah. Wallahualam. Kita selalu tengok di
yang aku cakap ni macam akademik. Adakah satu seorang yang ulama? Adakah faktor-faktor kerohanian, faktor-faktor itu berlaku macam di Gunung Jerai berkata faktor inilah faktor-faktor yang luar biasa tu. Adakah faktor banjir ni Allah atau sesuatu kan? Ya, saya suka tengok dalam semua dimensi lah, semua keadaan. Kelemahan manusia mungkin ada faktor. Tapi kesilapan kita mungkin juga perlu kita, kadang-kadang Allah Ta'ala timpa musibah ini, mungkin Allah Ta'ala nak peringatkan kita kerakusan manusia, ketamakan manusia. Satu lagi soal hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Ya, mungkin peringatan. Saya tak nak fokus bukan kepada mangsa. Takut nanti mangsa dia rasa bahawa ni soal dosa paling semua manusia. Bukan mangsa saja. Kita simpati pada mangsa, kita simpati pada keluarga yang terlibat dan sebagainya. Tapi sebagai manusia, sebagai seorang Islam, bila Allah Ta'ala timpakan satu musibah, mungkin Allah nak ampun dosa kita, Allah nak supaya kita dekat dengan dia. Mungkin ada kecuaian kita, ya, bukan mangsa saja. Tapi kadang-kadang ujian Tuhan buat tu bukan untuk mangsa, untuk yang lain. Ya, Allah nak tengok macam mana kita yang tak ditimpa musibah ni sanggup tolong, sanggup bantu, simpati pada mangsa dan sebagainya. Bukan bila satu ujian tu jangan tengok hanya mangsa saja. Mungkin kamu banyak dosa, bukan begitu. Ya, tapi semua kita harus lihat dalam konteks yang lebih general. Jadi saya setuju bahawa ya, kalau tengok dalam sejarah Islam, ya, musibah bala ni sama ada Allah sebut wal nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa nafsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin allazina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami pasti menguji kamu. Allah guna aja perkataan wala nabluwan, lam, kami pasti akan menguji kamu hai manusia. Ya, bisyai'in minal khauf, dengan perasaan takut. Sekarang takut ni. Ya, saya yakin orang tepi sungai ni bila hujan sekarang, kalau gelap langit hujan tak turun pun, kita dah mula rasa takut. Rumah tepi sungai terasa sekarang ni. Bila tengok cuaca mendung, kita dah pasal apa fobia dengan apa berlaku. Dan rasa takut tu satu, Allah kata kami pasti akan uji kamu dengan perasaan takut. Wal ju', kelaparan. Sahabat-sahabat kita yang panjat pokok, yang naik atas rumah, dalam kesejukan itu makanan tak ada, semua hanyut, semua rosak. Dan makanan, kita pun tahu makanan masalah besar. Al-ju' wa naqsim al-amwal, kekurangan harta benda, habis segala benda. Saya tadi tengok satu kedai, bila dia sebut kedai baru buka, anak dia mula nak meniaga, habis semua barang, Masya Allah. Dan kita tengok rumah yang hanyut, itu kekurangan harta benda, kekurangan nyawa, berlaku kematian, kecederaan dan sebagainya. Ujung pada ayat tersebut, Allah kata apa dia? Wabasyirus sabirin. Beri khabar gembira kepada mereka yang sabar. Sabar tu macam mana? Allazina iza asabatu musibah. Bila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia balik kepada Allah. Bukan balik nak salahkan orang ni, salahkan tu, salahkan tu. Bukan cara kita. Sebagai seorang Islam, Allah sebut, bila berlaku musibah, apa kita nak ucap? Inna kita daripada Allah. Musibah daripada ujian Allah Ta'ala kepada kita. Letak itu dulu. Kadang-kadang bila kita banyak sangat salah kaum tu, salah orang ni, kita rasa macam kita tak salah. Jadi semua pihak harus lihat dalam konteks yang menyeluruh. Bukan hanya faktor-faktor fizikal, tapi faktor-faktor spiritual juga kadang-kadang menyebabkan berlaku. Wallahualam, saya itulah komen saya sikit. Terima kasih. Nampaknya soalan wartawan, banyak pada soalan wartawan sebenar. Kita untuk segera ni saya tengok kerajaan negeri melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, kita dah arahkan, dah minta supaya sadar dan rakan-rakan kita yang mereka ni ada kolaborasi untuk bantu bila satu musibah berlaku. Mereka menghantar tanker lah, tanker untuk kita hantar segera kawasan-kawasan itu untuk kebersihan. Yang keduanya soal wakaf air ni, saya juga sebut tadi kita akan follow up. Mereka akan buat surat permohonan lah. Ada beberapa kawasan saya nampak ada keperluan untuk kita buat dan kita boleh luluskan tempat-tempat tersebut. Ada kawasan tu dia dah ada telaga pun, sumber air dah ada. Cuma kita perlu bukakan pam, tangki penapisan dan sebagainya, piping.
Dan itu kita akan insyaAllah saya fikir kawasan-kawasan itu kita akan cuba selesaikan. Terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.